pergi kepada apa yang diputuskan kepada kepimpinan parti selepas ni. Saya rasa itu adalah antara, saya rasa mungkin ramai penonton kat Facebook menunggu. Inilah masanya untuk saya tanya-tanya soalan pada Datuk, soalan panas. Kita tahu sekarang tengah bertiup kencang di luar dan wartawan memenuhi ruang di mana PWTC, di mana saja, di mana ruang yang boleh mereka dapatkan informasi tentang apa yang berlaku sekarang ni dalam Badan Kepimpinan UMNO dan juga Barisan Nasional. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan liputan yang keluar tentang Tan Sri Nur Omar yang baru mengundur diri dan seterusnya. Dira Abu Zahar mengatakan bahawa sepatutnya punca PRU kalah ni adalah disebabkan oleh Zahid Hamidi. Jadi mungkin Datuk boleh share kat situ sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni. Dia macam inilah, saya nak beritahu dengan Nur Omar, Dira Abu Zahar. Ramai lagi lah saya tengok Dia sebenarnya bila kita masuk pilihan raya ni, kita masuk pilihan raya dengan collective responsibility. Okey. Saya pun nak ulas sikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Johor. Saya rasa sebagai seorang Menteri Besar, beliau patut elak daripada mengeluarkan kenyataan begini. Kerana saya orang Johor, saya orang Johor dan saya tahu bahawa ada setengah-setengah rakyat menyangkakan bahawa kenyataan ini mungkin kenyataan yang diminta oleh baginda tuanku ataupun mungkin TMJ cakap. Jadi ini boleh merosakkan imej Kebawah-Duli Tuanku dan Tengku Mahkota Johor. Sepatutnya beliau elak daripada mengeluarkan kenyataan ni. Beliau patut elak mengeluarkan kenyataan ni kerana saya baca dia punya kenyataan, dia kata Datuk Zahid perlu meletakkan jawatan atas pandangan majoriti Akaumbi, atas pandangan Akaumbi. Saya nak beritahu dengan Datuk On bahawa Akaumbi di Johor mahukan Hasni Mohamad sebagai Menteri Besar. Jadi akhirnya beliau yang dipilih sebagai Menteri Besar. Kenapa? Kenapa UMNO ketika itu tidak mengikut Akaumbi? Datuk Seri Zahid pada ketika itu bertegas nak dengar cakap Akaumbi sebab kita menang pilihan raya. Kita menang pilihan raya kerana track record Hasni Mohamad. Kita menang pilihan raya bukan kerana track record On Hafiz. Kalau ikut Akaumbi, Datuk Zahid dia akan ketegak maknanya dia tak peduli apa pandangan pihak lain. Betul tak? Tetapi nasib baik pada ketika itu kita ada Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah memujuk Presiden supaya bersetuju dengan permintaan Kebawah-Duli Tuanku Sultan Johor bagi memberikan 3 nama selain daripada nama Hasni Mohamad. Jadi kalau misalnya kita pada ketika itu kita fikir tentang akar umbi, kita tetap akan dengan pendirian kita. Datuk Zahid pun memang tetap dengan pendirian, dia hanya letak satu nama. Dan akibat dia sehingga hari ini baginda tuanku pun murka. Itu yang menyebabkan Datuk Najib kena main peranan memujuk Datuk Zahid. Dan akhirnya Datuk Zahid bersetuju untuk memberikan 3 nama dan Datuk On Hafiz telah diangkat menjadi Menteri Besar. Kedua, kita jangan buat kesilapan yang Datuk Seri Najib buat. Apa kesilapan besar yang Datuk Seri Najib buat? Kesilapan besar yang Datuk Seri Najib buat ialah tunduk kepada desakan-desakan supaya beliau meletakkan jawatan. Bila kita kalah 9 September 9 Mei tahun 2018. Kita lihat pada keesokan harinya ultimatum yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan juga oleh Ketua Puteri UMNO Mas Ermiati. Mereka mendesak supaya Datuk Najib meletakkan jawatan. Kalau tak letak jawatan pukul 11 pagi, maka mereka berdua akan buat PC depan rumah Datuk Najib di Langgak Duta pukul 2 petang. Datuk Najib ni gentleman sangat. Akibat dia apa? Akibat dia kita hilang peluang untuk membentuk kerajaan. Kalau tidak ada 2 ekor Malaun ni pada ketika itu,
kemungkinan besar Datuk Najib ada masa untuk berunding dengan Datuk Seri Anwar. Anwar mungkin bersetuju untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan Datuk Seri Najib boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi kita jangan buat perangai hodoh macam ni lagi. Cukuplah dengan apa yang dilakukan oleh mereka dulu. Kita bagi masa kepada Datuk Zahid untuk menyusun apa yang sepatutnya dilakukan hari ini. Sebenarnya saya pun tahu perancangan kelemahan kita antara punca kita hanya memperolehi 30 kursi. Salah satu daripada perkara yang menyumbang itu sebabnya jangan sampai bila kalian membangkitkan soal Datuk Zahid perlu letak jawatan apa semua, nanti orang boleh jawab. Ada yang kata macam Ketua Bahagian Sungai Buloh Setiausaha Politik pada Khairi Jamaluddin. Dia kata bukan setakat Datuk Zahid kena letak jawatan. Datuk Mat Hassan pun perlu letak jawatan. Wishel ataupun Ketua Pemuda Kota Raja pun mengeluarkan kenyataan yang sama. Mengatakan Tok Mat pun kena mengambil ni. Kita bukan tak tahu mereka ni, kalau dah Zahid letak jawatan, Tok Mat letak jawatan, tinggal Ismail Sabri je. Kita bukan tak faham. Kan? Kalau nak, tunggulah pemilihan parti. Bertandinglah sebagai anak jantan. Kan? Kita bukan bodoh. Kita boleh baca apa sebenarnya yang dia orang nak. Dia nak suruh kita ni. Kalau kita jawab balik, you are saying that the president of the party should take full responsibility. Saya nak tanya juga. Siapa poster boy kita? Siapa poster boy kita? Siapa yang menjadi Perdana Menteri di saat akhir? Siapa yang paksa orang ambil vaksin? Banyak orang akan boleh cakap macam-macam. Dan akhirnya nanti kita berpecah belah. Buat apa? Cuba tanya dengan Datuk On Hafiz. Macam mana dia boleh menang? Adakah kerana pada ketika itu UMNO begitu hebat di Johor? Tidak. Kerana musuh kita berpecah belah. Ini yang telah menyumbang kemenangan kita. Dan bila Anwar Ibrahim, parti dia kalah di sana. Bila Mahathir hilang air muka dia. Bila parti dia 42 kursi kalah dan hilang deposit di semua. Dan ketika itu Muhyiddin Yassin parti dia kalah teruk. Walaupun mereka belanja beratus juta. Baik di Melaka, baik di Johor. Kalau ketika itu Perdana Menteri mengikut pandangan kita supaya dibubarkan Parlimen, kita ada peluang untuk menang besar. Tapi nak buat macam mana? Kita melalak sampai saya disaman oleh Perdana Menteri. Saya didakwa di mahkamah. 2 kes. Perdana Menteri saman saya. Saman 1, 2 pendakwaan baru. So, kena faham. Antara punca hari ini, kita tak memerintah kerana kita melengahkan pilihan raya. Kita bagi masa untuk musuh kita menjadi kuat. Dah kita bagi dana lagi 3.8 juta untuk setiap ahli parlimen pemangkang. Kemudian kita bagi masa untuk mereka ni melantik Rafizi menjadi timbalan presiden. Cuba kalau ketika itu kita dah buat pilihan raya, Datuk Seri Najib akan jadi ketua campaign manager kita. Aura dia tu cukup kuat membantu kita menang di Melaka, membantu kita menang. Ini kita malah nak cakap lah kan. Datuk Najib pun disumbat ke dalam. Baru buat pilihan raya. Nasib baik kes Datuk Zahid lama lagi. So nak put the blame on Datuk Zahid seorang. Jangan sampai orang jawab balik. Ni saya baru bagi sikit-sikit je. Kalau orang jawab balik dan jangan ingat tau. Jangan ingat rakaman percakapan Datuk Zahid je boleh dirakam. Jangan lupa rakaman percakapan seseorang dengan Tun Mahathir pun dirakam juga. Siap ada transkrip bagai.
Kalau semua ni keluar, apa jadi pada parti kita? Itu sebab sebelum menunding jari kepada mana-mana pihak, berlapang dada lah. Berlapang dada lah. Kau tengok pada komen sikit tu, Ya. Syahril Hamdan ini pun mengejutkan juga selain daripada On Hafiz dan juga Dira dan sebagainya. Syahril Hamdan ni antara Ginilah, muka baru On yang fresh. Hafiz, On Hafiz kita pun tahu hubungan kekeluargaan dia dengan Hishamuddin Tun Nusin. Ya. Saya cakap terus terang, saya tahu sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin pukul 5 tadi dengan Dr. Samsuri menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia daripada Kebaginda Tuan Agong, mengharapkan supaya Agong menggunakan kuasa dia untuk memujuk Datuk Zahid untuk bersetuju mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan kita pun tahu perancangan dia nak memenjarakan Datuk Zahid, dan selepas ini akan digantikan Hishamuddin Tun Nusin sebagai presiden. Hishamuddin dah jalan kat bawah ni. Ini pun Hishamuddin kena ingat juga. Bila kita kalah, dia sebagai pemangku timbalan Presiden UMNO. Mana dia pergi? Mana dia pergi? Jadi janganlah dia menggunakan duit yang dia ada hari ni turun ke bawah, pergi suruh orang sana, orang Bukit Bintang tadi melalak kat bawah. Kenapa hanya laungkan no Anwar, no DAP? Kenapa tak sebut no bersatu? Itu pun kita tahu. Mereka punya perencanaan nak bersama. Saya nak beritahu hari ni antara agenda mereka ialah nak mengangkat Hishamuddin untuk menjadi Presiden UMNO. Ismail Sabri tak sedar yang dia pun dah kena sideline dengan grup ni. Dia orang dah ada perencanaan nak meletakkan Hishamuddin. Dira Abu Zahar kerja dengan Hishamuddin dulu. Kita bukan tak tahu. Sepatutnya dia bersyukur tau. Datuk Zahid ni bukan jenis pendendam. Kalau Datuk Zahid ni pendendam, Dira tak jadi wakil rakyat. Dr. Ikmal tu. Tapi Alhamdulillah, Dr. Ikmal pun berubah. Dia tak terus menerus menghentam Presiden. Johor pun berapa ramai orang yang menghentam Presiden. Kalau KJ marah, dia tidak dikekalkan di Rembau. Macam mana nak buat? Tok Mat dulu calon menteri besar. Sekarang dia calon parlimen. Silat-silat air bulan boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau kita menjadi Perdana Menteri, itu pun kalau Perdana Menteri setuju, dia timbalan. Sudah pastilah parti kena bagi prioriti kepada ketua bahagian menjadi calon di Rembau. Parlimen. Dia dapat Sungai Buloh. Alhamdulillah. Selepas ni Sungai Buloh tu, walaupun dia kalah dalam first attempt, it's not the end of the world. Dia boleh, lepas ni, ialah, dia punya ketua bahagian situ, setiausaha politik dia. Suruh ketua bahagian tu, bagi laluan dia jadi ketua bahagian kat Sungai Buloh, bertapak di sana, buat kerja daripada sekarang. 5, silap 3-4 tahun daripada sekarang, kita ada pilihan raya, dia boleh menang kat Sungai Buloh. Dia tak perlu takut. Lantiklah Datuk Megat Firdaus tu jadi setiausaha bahagian dia. Tak ada masalah. Atau timbalan. Apa susah sangat? So, dia kena nampak benda ni secara positif. Kalau Datuk Zahid ni jenis berdendam, saya nak beritahulah berapa ramai budak-budak KJ diberi peluang untuk menjadi calon pilihan raya. Tempat saya di Seri Gading pun, Datuk Lasim Burhan, orang KJ. Di Arau yang menentang Syahidan Kasim, Bendahari Pemuda kami dulu. Mazli Syam, Ketua Pemuda Perak, KJ. Datuk Pun, KJ. Azwan Bro, KJ. Saya rasa ada 30 orang. So, kalaulah Presiden ni jenis berdendam, kalau Presiden ni mencantas orang, tak tentu pasal. Saya cakap terus terang, orang ni takkan ada peluang untuk menjadi calon pilihan raya. Tetapi hanya orang-orang tertentu. Contoh Tan Sri Anwar Musa. Anwar Musa terang-terang kiblat dia, kesetiaan dia kepada Tan Sri Muhyiddin dulu. Sedangkan satu ketika dahulu, dia kalah sebagai timbalan Presiden Parti. Dia diangkat menjadi Setiausaha Agung. Kemudian nak banyak komplain apa semua, dia digantikan jadi Setiausaha Agung BN. Bila dia dah terang-terang belah Muhyiddin,
baru digugurkan sebagai Susah Agung Barisan Nasional. Bukan terus dipancung sebagai ketua bahagian. Sama juga dengan Syahidan Kasim. Terang-terang ketaat-setiaan dia bukan lagi kepada Presiden Parti. Taat setia dia kepada Presiden Bersatu. Jadi lebih baiklah dia masuk Bersatu. Kalau dia setia pada parti, kita tak calonkan dia sebagai calon pilihan raya, dia tetap akan menyokong calon kita. Saya malah nak jawab dengan Norma. Saya rasa Tan Sri Norma pun tahu, Presiden pun tahu. Bila kita kalah pilihan raya tahun 2018, Tan Sri Norma telah memohon supaya ahli jawatan kuasa bahagian dia menyertai beliau untuk menyertai Bersatu. Kalau ahli jawatan kuasa dia bersetuju untuk sama-sama menyertai Bersatu, beliau dah tinggalkan parti. Dan beliau bukan lagi bersama dengan kita. Jadi, adalah sebab kenapa Presiden tak membenarkan dia untuk bertanding di Tanjung Karang. Kalau dia tak bising, dia tak buat kenyataan, letak jawatan dan sebagainya ni, kita pun tak perlu jawab benda ni. Saya boleh jawab sebelum pilihan raya tu hari. Bila dia on-air. Betul tak? Tapi kita elak berjawab. Tapi bila dia buat macam ini, kita terpaksa jawab. Sama juga Hisham. Kita tahu plan dia dengan Muhyiddin. Kalau dia tak buat angkara, nyusun orang apa semua sekali, kita pun teliti. Kena ingat ni. Dulu kau duk rakam orang, kan? Sekarang jangan tak tahu. Ketua-ketua bahagian yang mana telefon dia orang, sedang berhubung dengan geng-geng Hishamuddin. Ingat, anda sedang dipantau. Siapa pantau? Saya tak tahulah. Khabar angin je. Khabar angin. Semua tu ada dalam tangan. Kita pun tahu kenapa dia nak sangat dengan Muhyiddin. Sebab selama hari ni yang melindungi dia, Atok. Yang melindungi dia, Muhyiddin. Itu sebab dia tidak kena pendakwaan terpilih. We understand that very well. Dan saya yakin, saya ada banyak masa selepas ni untuk yakinkan ahli parti. Kalau dia cuba porak-perandakan parti ni, silakan. Tapi dia kena berhadap dengan saya lah. I got nothing to lose. I have lost everything. Okay? Okay. Ni Syahri Hamdan tadi tu. Dia cakap dia letak jawatan tu sebab collective responsibility. So, adakah dia tu gagal juga sebagai ketua penerangan tu? Dia sebenarnya, Syahri Hamdan ni senang je jawapan saya. Pertama sekali, in the first place, dia tak sepatutnya terima jawatan ketua penerangan. Sebab dia sudah pun menjawab jawatan naib ketua pemuda. Tugas tu dah cukup berat. Kenapa tamak pergi terima jawatan ketua penerangan yang akhirnya dia tak perform? Kalau kita ada ketua penerangan yang perform, BNCOMS tak ada masalah untuk pasarkan produk-produk. Dah lah Datuk Seri Samsul Anwar Nasara dah lahirkan banyak anak-anak muda yang boleh bercakap apa semua sekali ni. Dulu kita lah main peranan ni dalam unit pidato pemuda BN. Tapi sekarang ni Datuk Seri Samsul Anwar Nasara telah membantu. So, kalau dia buat kerja ni, kita tak adalah teruk sangat kalah ni. Kalah dari segi propaganda. Lepas tu, lebih parah lagi. Ketamakan tu ditambah dengan dia menerima satu lagi jawatan sebagai pengarah ekonomi. Perdana Menteri. So, macam mana dia nak pegang 3 jawatan tu dan dia nak berikan khidmat yang terbaik? Dia telah menzalimi UMNO. Kalau dia tak cakap banyak, kita pun tak perlu nak jawab dia. Tapi, dah buat macam mana kan? Dia yang mulakan dulu. Saya simple. Kalau orang tak kacau parti, saya pun tak kacau dia. Tapi, kalau kacau, kita kena jawab lah. Betul tak? Betul. Tapi kalau ikut kepada alasan kenapa mereka kata desak untuk Zahid gugur jawatan, mereka katakan bahawa ia adalah datang daripada pressure from the public. Orang ramai. Jadi hari ini kita tengok pada ada satu video tentang ada berlaku di Bukit Bintang, ada ahli UMNO yang mendesak bahawa Zahid tak jawatan. Jadi adakah ini puncanya mengapa mereka katakan menggunakan public sebagai alasan? Kita tahu dia orang ni upah budak-budak, hantar WhatsApp lah,
kan. Pergi main dekat dekat social media untuk desak presiden. Kita bukan tak tahu, kita tahu. Trending sama, ayat sama. We are not stupid. Saya pengarah komunikasi Kementerian Kewangan tahu dulu. Saya duduk di Jabatan Haiwal Khas, think tank, memikirkan macam mana nak pastikan kerajaan ni dapat menang pilihan raya. Kita duduk situ 7 tahun lebih. Ini benda ni biasa je. Memang dia orang atur. Kita pun tahu juga kan, kalau kepala dia setakat Arman, Azhar apa semua sekali ni, tak pergi mana lah. Jangan bimbang lah. Cuma saya ucap tahniah lah, Presiden Parti telah membatalkan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Kerana bagi saya, satu kesilapan besar kalau buat mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi yang kita tahu sudah pasti akan digunakan oleh puak-puak ni untuk menghentam Presiden. Jadi sebelum buat mesyuarat tu, bersihkan dulu Majlis Kerja Tertinggi tu. Yang mana yang bukan menang bertanding tu, yang mana jawatan lantikan tu, pastikan betul-betul yang boleh menyokong kedudukan Presiden.